Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi anbiya'i wa mursalin wa sahbihi wa ulama'i al-'amilin wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa ulamatina wa ulamatina ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وخصوصا إلى أرواح إخواننا في فلسطين وصحبهم وأخوانهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rafa' syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menghadiri pada hari ini untuk melaksanakan kewajipan solat Jumaat. Sampai itu kita berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala pada hari yang terbaik Sayyidul Ayyam, dan juga kita sudah masuk peringkat awal yaitu dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada waktu ini yang singkat ini suka untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian mengenai tentang kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Dan tugas kita menjadi hamba Allah, kita disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan biasa kita dengar dan kita sudah hafal pun ayat ini, yaitu Allah taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini sebenarnya sangat penting untuk kita meningkatkan kesedaran kita bahawa kita ini hamba Allah. Tidak ada dalam kehidupan kita, sama ada banyak ataupun sikit, iaitu pasti semua amal ibadah ataupun semua tindak tanduk kita, tindakan kita pasti menjurus kepada ibadah. Selain daripada ibadah, pastinya akan terjerumus kita kepada maksiat. Maka kita ada dua saja, sama ada ibadah ataupun maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memberi satu berita gembira kepada kita sekira mana kita ini menyadari bahawa kita ini hamba Allah. Kita nak rasa diri kita hamba Allah, dia tidak berlalu begitu saja. Kita bangun tidur kita kata kita ini hamba Allah, tidak begitu. Dia pastinya memerlukan kepada usaha. Usaha itu perkara yang wajib kita usahakan, dan yang memurniakan, yang memberi kita untuk menjadi hamba Allah itu Allah sendiri. Yang sudah tentu kita kena usaha. Maka Allah bagi berita gembira pada kita, jalan
untuk kita menjadi hamba Allah. Kalau Allah tak bagi jalan pada kita, bagaimana kita nak jadi hamba Allah? Maka dengan Al-Quran itu panduan yang sangat terbaik. Ada panduan di dalam Al-Quran itu bagaimana nak menjadi hamba Allah. Cuma yang menjadi masalah kita ialah Quran kita tahu, Quran kita baca, tapi kita tidak dapat memahaminya dengan baik. Kerana disebabkan apa? Kerana kita berjauhan dengan majlis ilmu, berjauhan dengan para ulama. Kita kena dekat dengan para ulama, dekat dengan majlis ilmu, baru dapat ilmu. Apabila kita berhadapan, berdekatan dengan para ulama, dapatlah kefahaman. Tidak cukup dengan ilmu, mesti difaham. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang orang yang tidak faham. Punca ketidakfahaman itu sudah ada ilmu tapi tak faham. Sebab itu kita tengok kebanyakan kita mengutamakan ilmu. Belajar pandai-pandai, ilmu banyak, boleh bercakap, boleh itu, boleh ini, cukup. Sebenarnya tak cukup. Kerana Allah sediakan neraka Jahannam bagi orang yang tidak faham. Sudah ada ilmu tapi tak faham. Maka Allah sebut, laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini tanda-tanda bahawa orang yang ada ilmu tapi tidak mencapai kepahaman dalam beramal soleh. Kita nak sembahyang sunat 2 rakaat, pasti kena ada ilmu, bukan 3 orang sebelah. Orang sembahyang sunat, kita pun sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Ikutlah macam mana pun. Orang rukuk, kita rukuk. Orang baca doa, kita baca doa. Sudah bagus kita nak buat amal ibadat. Tapi al-ilmu bila amalin, itu masalah juga. Ada ilmu tak beramal, masalah. Ada ilmu beramal tanpa faham pun masalah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia kepada kita, bagi pada kita Al-Quran untuk difahami, untuk ditadabbur, dan untuk mudah untuk kita amalkan. Tapi kita mengambil Al-Quran itu sekadar untuk pembacaan. Bila kita mengambil Al-Quran itu hanya untuk baca, samalah kita macam Yahudi. Yahudi itu dibaca je. Sebagaimana dalam firman Allah, Allah kata Yahudi itu mengambil kitab Taurat itu yahmilu asfar. Dia ambil kitab macam baca surat khabar. Tak mengambil endah tentang kepahaman, tidak mengambil endah tentang keperluan apa yang difaham untuk diamalkan. Sebab itu mereka itu bila tak faham akan Taurat tadi, sebab itu dia boleh bunuh. Para nabi dan para rasul itu dibunuh. Sebab itu kita tak boleh hanya kita dapat baca Quran, kita rasa kita dah selesa, comfort zone. Sepatutnya kita pergi kepada peringkat yang seterusnya adalah ilmu, faham, amal dengan kefahaman. Kerana kalau kita tanpa faham, Allah dah sebut tadi, aku masukkan, aku himpunkan, atau aku penuhkan neraka Jahannam itu dengan orang-orang, dengan manusia-manusia di kalangan manusia dan di kalangan jin yang tidak menggunakan kefahamannya itu. Sebab itu kita kena ada kesedaran, tak cukup dengan ilmu. Sekadar kita boleh berbicara, kita boleh hafal Quran, hafal hadis, kita selamat daripada neraka Allah. Tidak. Kerana kalau tengok dari sudut keilmuan, iblis lagi hebat tuan-tuan. Keilmuannya, ibadahnya. Tapi masalah iblis ni tak faham. Apa buktinya tak faham? Bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia, suruh iblis untuk sujud. Nampak iblis ni tak faham arahan itu, dia kata aku tak akan sujud. Seolah-olah dia nak kata aku sujud hanya Allah saja. Tapi dia lupa, dia tak faham bahawa arahan Allah suruh iblis sujud pada Adam itu arahan daripada Allah. Terpulanglah kepada Allah, nak buat macam mana? Sebab kefahaman itu tidak ada, sebab itu dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu. Sebab itu kita minta dengan Allah Ta'ala bukan sekadar ilmu, tetapi kefahaman. Dengan kefahaman itu mengelak kita daripada masalah dan musibah. Sebab itu para ulama itu, mereka itu ulama kerana mereka itu faqih. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
Fabashshir ibad, berita gembira kepada hamba Allah. Yani hamba Allah siapa? Kita harap kitalah hamba Allah. Alladzina, mereka yang apa dia? Yastami'unal qawl. Mana kita hamba Allah pertama suka majlis ilmu, dengar ilmu, suka dengar majlis ilmu. Kalau hati kita tak mahu majlis ilmu, itu tanda-tanda kita bukan hamba Allah yang baik. Majlis ilmu, berada dengan para ulama, itu kena sentiasa dalam hidup kita. Tak cukup dengan YouTube, tak cukup dengan TikTok. Kerana mujalasah kita dengan ulama itu adalah satu sunnah Nabi SAW dengan para sahabat. Keilmuan ditumpahkan Rasulullah kepada para sahabat itu berlaku apabila bertemu. Pertemuan itu berlaku. Dan berlakunya sistem ataupun penerimaan ilmu dengan cara yang betul diberkati. Lempahan keilmuan, keberkatan itu menyebabkan kita boleh faham adalah sebagaimana dicontohi oleh Sayyidina Jibril bila mana bertemu dengan Rasulullah, sehingga kalau kita baca hadis ini yang agak panjang, kata Rasulullah, datangnya Jibril itu yu'allimukum, datangnya Jibril itu mengajar kamu tentang agama kamu. Agama kamu itu apa? Islam, iman dan ihsan. Kalau tuan-tuan baca hadis ini, dalam hadis 40 hadis ada di situ, hadis yang nombor 2, tuan-tuan dapati proses berlakunya menuntut ilmu itu mesti adalah berdepanan, mujalasah. Sayyidina Jibril itu datang kepada Rasulullah, bertemu lutut dengan lutut. Nah, ajar kepada kita Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, dan beberapa perkara tentang hari kiamat. Maka berlaku itu Sayyidina Jibril itu bertemu dengan Rasulullah, itu kan berlaku pertemuan mujalasah. Boleh sahaja Allah nak turunkan wahyu tanpa Jibril datang bertemu dengan Rasulullah, bertemu lutut dengan lutut. Dan kita tahu semua, tiada hadis yang melainkan bertemu lutut dengan lutut, melainkan hadis ini sahaja. Kenapa? Pentingnya agama kita. Agama kita perlu kita mujalasah dengan para ulama dalam majlis itu kerana nak mendapatkan limpahan kefahaman. Kefahaman ini berlaku di hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-qalbu lil mafhumat wal aqlu lil ma'qulat wal ruhu lit tajalliyat. Itu ada perbezaannya. Akal ni suatu yang kita menerima ilmu, tapi untuk faham adalah melalui hati. Qalb kita ini, hati kita ini perlu mendapat limpahan daripada kebaikan. Kalau daripada Rasulullah itu dilimpah kepada sahabat, sahabat itu limpah pada tabi'in sampai kepada para ulama, dan para ulama itu terlimpahlah kepada kita. Al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu kerana kefahaman. Tanpa kefahaman tuan-tuan, kita akan dimasukkan dalam neraka. Sebab Allah sebut, laqad zara'na li jahannama kathiran minal jin la yafqahuna alladhina laqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun, hatinya la yafqahuna biha, tidak dia faham akan agamanya. Kenapa tak faham? Kita belajar dengan Google, kita belajar dengan YouTube, kita belajar dengan TikTok. Macam mana nak faham? Tahu-tahu kefahaman mesti bertemu mujalasah, talaqiyah ma'a ulama, baru kita dapat faham. Tanpa itu tak akan faham. Sebab kefahaman itu bukan prosesnya di akal. Kefahaman itu di hati. Dan di hati pula kefahaman itu mestilah didorong, pendorong kefahaman itu adalah nur al-waridah ataupun cahaya ilahiyah, disebutkan oleh para ulama. Nak dapatkan cahaya itu untuk dengan bekalan cahaya itu menyebabkan kita boleh faham. Benda yang sikit, satu ayat Al-Quran kita baca, kita boleh faham. Macam mana boleh faham? Sebab kita ada mujalasah ma'al ulama. Tapi ada orang, dia bacalah satu Quran 6,600 lebih ayat Quran, bacalah 20 kali khatam sekalipun, dia tak akan faham Quran. Kenapa? Dia hanya membaca tetapi tidak tadabbur, tidak difahami dengan gurunya. Maka
Rasulullah itu menjadi asas kepada kita mendapat ilmu daripada Jibril. Jibril ajar kepada Rasulullah begitu, maka kita juga mengambil ilmu dan kita beramal dan kita memahami ilmu itu mesti mujalasah dengan para ulama. Barulah kita jadi hamba Allah. Laqad kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Untuk kita beribadah kepada Allah mesti faham, berilmu, beramal itu mestilah kita faham. Maka sebab itu kita minta doa kepada Allah supaya Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Tidak cukup kerana kita mendapat ilmu, tapi warzuqna fahma. Mesti kita minta pada Allah kurniakan kefahaman kepada kita. Kefahaman ini sangat penting. Maka Allah Ta'ala sebut, fabashshir ibad, berita gembira kepada hamba-hamba aku, kata Allah, alladzina yastami'una al-qawla, yang mana hamba Allah Ta'ala ini disuka kepada yastami'una al-qawl, nasihat agama. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kun aliman atau muta'alliman atau muhabban atau mustami'an walam takun khamisan fatuhlik. Jangan kita, kalau kita ambil hadis ini, menunjukkan ilmu itu sebagai asasnya. Sama ada dari sudut, sama ada kita alim ataupun muta'allim, kita belajar. Paling tahu muhabban, suka pada ilmu, nak dapatkan ilmu, ataupun mustami', mendengar ilmu. Kalau empat ini tidak ada dalam indikator kita, ciri-ciri kita tidak ada empat, kata Nabi, tunggulah yang kelima, fatuhlik, kamu akan binasa. Kerana apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia mesti dengan ilmu, siapa nak akhirat juga mesti dengan ilmu. Tapi dalam bab kita memahami ayat Al-Quran tidak cukup dengan ilmu, mesti dengan kefahaman. Sebab itu para ulama menyebutkan juga tentang ulama ini juga dibahagi kepada dua. Ulama yang baik dipanggil ulama al-amili. Tapi kalau lawannya ialah ulama su. Ulama su ni ulama yang jahat, ada ilmu tapi merosakkan, mengkucak-kacirkan masyarakat. Ilmu ada, ilmu agama ada, tapi dengan kepandaian dia, kebijaksanaannya, dia mengarah ilmunya itu ke arah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita bimbang. Jadi ilmu dan kefahaman itu sangat penting. Kena minta dengan Allah, tak boleh tak minta. Bila kita duduk dalam satu majlis, adabnya kita kepada Allah bukan sekadar kita mendengar ilmu, tapi kita minta pada Allah, ya Allah, ini majlis ilmu, ya Allah, bagi aku kefahaman ilmu supaya aku dapat beramal, supaya dengan amalan itu aku menjadi hamba-Mu yang terbaik. Kita kena minta macam tu. Tak minta tak dapat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW diajarkan oleh Allah begitu caranya. Ketika mana Rasulullah itu dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bila menjadi Nabi dan Rasul itu tanggungjawab yang sangat besar untuk berdakwah, bagi ilmu, mengajar dan sebagainya. Nabi rasa dia tak cukup ilmu, Nabi rasa dia tak ada pengalaman. Apa Rasulullah buat? Bila Nabi rasa begitu, Allah turun wahyu, Allahumma zidna ilma wa qur rabbi zidna ilma. Kata Allah pada Nabi, ini Nabi tuan-tuan, bukan kita, kita lebih teruk. Dalam keadaan Nabi gundah gelana tadi, rasa tak ada ilmu, kurang ilmu. Nabi tuan-tuan rasa tak ada ilmu, kita rasa penuh semua ilmu kita ni, banyak je ilmu kita. Sebab itu tak pergi majlis ilmu, tak pergi majlis agama, kerana kita rasa kita dah cukup ilmu. Nabi rasa tak cukup ilmu, terus turun wahyu, qur rabbi zidna ilma, wahai Muhammad, mintalah kepada aku, rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu. Tambah ilmu, kita kena minta tambah ilmu. Baik. Jadi Allah kata alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang kedua, pertama mesti kita suka kepada ilmu. Yastami'una al-qawl, ini ciri hamba Allah. Jangan kita rasa angan-angan mak jenin kita. Kita rasa sudah ada ilmu, kita rasa cukuplah. Kita nak jadi hamba Allah. Allah kata kan kita duduk kat dunia ni untuk berabdikan diri pada Allah, tapi kita buat benda lain. Sudah bertemu dengan Allah, kita dah menyesal.
sudah dimatikan oleh Allah. Maka inilah masanya untuk kita betulkan kita punya alignment semula dalam perjalanan hidup kita. Pastikan ilmu itu nombor satu. Kemudian cari ulama untuk kita dekati supaya terlempahnya cahaya kefahaman. Cahaya kefahaman ni tuan-tuan, itu juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Pentingnya cahaya ni. Cahaya ini dia panggil an-nur, nur ilahiyah, ataupun Imam Ghazali sebut nur ilahiyah. Sebagai ulama nur al-waridah, sama saja. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Allah nak kata, antara kalau kita buat terkait dengan ayat yang perbincangan kita ni, kita nak dekatkan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, seperti orang yang mati dan orang yang hidup, perbezaannya itu. Maka Allah kata orang yang berilmu itu Allah kurniakan kepadanya cahaya, menyebabkan dia boleh berilmu. Maka Allah kata awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura, disebabkan dia itu berilmu kerana aku limpahkan kepadanya cahaya. Bila dilimpahkan kepada kita cahaya, maka kita boleh faham akan ilmu itu. So nak dapatkan cahaya ni macam mana? Pergi DMB, bayar bil, ke macam mana tuan-tuan? Cahaya itu adalah bersifat ilahiyah, sifat ketuhanan yang mana kita tak tahu, tapi Allah sudah sebut dalam Quran. Aku akan bagi cahaya kepada kamu apabila orang itu berilmu. Dia belajar dapat ilmu. Ilmu itu dengan cahayanya. Mungkin kita masih ingat cerita Imam Syafi'i dengan gurunya Waqi'. Al-ilmu nurun, an-nur la yuhda lil-'asi. Ilmu itu cahaya, tak boleh dia bersama dengan kemaksiatan, maka terpadam cahaya tadi. Maka cahaya ini sangat penting. Nak dapatnya mesti mujalasah ma'al ulama al-amilin, ulama yang betul. Kerana Imam Syafi'i juga menyebutkan, apabila anda bertemu dengan para ulama, hendaklah anda pilih. Ulama juga kena pilih tuan-tuan. Sebab ada hadis Nabi yang menjurus ke arah itu. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu mencari orang yang dekat dengan kita. Maknanya rakan, taulan, orang yang keliling dengan kita, mestilah kamu memilihnya. Kerana kalau kamu silap pilih, kamu akan terjumus ke lembah kemaksiatan. Salah pilih. Maka ulama juga kita kena pilih. Ulama yang mana kata Imam Syafi'i, apabila kamu mendapati ulama yang tidak ada adab, yang tidak ada keinsafan, laisa lahu insafun wala adabun, kata Imam Syafi'i, tinggalkan dia. Fajtanibu, hendaklah kamu tinggalkan dia. Kenapa? Ulama yang tidak ada adab dan keinsafan itu akan memberi kesan kepada hati kita. Kita nak belajar ilmu, nak dapat ilmu, masuk cahaya, tapi belajar dengan ilmu, dengan orang yang tidak ada adab dan tidak ada keinsafan, bagaimana ilmu nak tercurah dalam hati kita? Terhalang. Maka sebab itu kita kena minta dengan Allah Ta'ala, kita tambahkan doa kita, Allahumma zidna ilma, tambah ilmu, warzuqna fahma, bagi kepahaman, tambah satu lagi, wa alhiqna bis salihin, temukan aku dengan para ulama yang salih. Itu kita doa kita. Itu yang pertama. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yang kedua, tidak hanya dia mendengar ilmu, tetapi juga dia bertekad untuk mengambil ilmu tadi, fayattabi'una ahsanah. Dia akan buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh dia dipanggil sebagai mujahadah. Tidak akan dapat kita masuk syurga dengan senang lenang tuan-tuan. Syurga ni tak mudah nak masuk. Sangat tak mudah. Sebab itu orang yang nak masuk dalam syurga itu sangat susah. Cuba kita tengok para ulama, goyang kaki juga. Tak cukup tidur, amal soleh, malam semayang beratus rakaat, jaga, kita tidur. Kita tengok bola, kita tengok Netflix, kita tengok TikTok. Masa kita berjam-jam habis. Sama tak kita dengan para ulama? Sangat tak sama. Ulama tu habis dengan zikirnya, bacaan Qurannya, majlis ilmunya, separuh hidupnya, lebih daripada hidupnya, semua untuk Allah. Rehat ketika mana? Ketika Allah cabut nyawanya, rehatlah dia dalam kubur.
kerehatan itu sangat berbala dengan kehidupannya, berpenat-penat untuk Allah. Sebab itu orang yang penatnya di dunia untuk Allah, insya Allah dia akan rehat di akhirat esok. Tapi kita sebagai orang awam, bagaimana? Kita perlu ada satu kesedaran. Kalau tak sampai menjadi ulama sekalipun, kita perlu mengorak langkah untuk lebih ke arah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, umur kita ni tak ada seorang pun tahu selepas ni boleh hidup lagi tak? Tak ada seorang pun tahu. Saya di UIS, Masjid Islam Selangor, berapa ramai student saya meninggal. Umur, tidur, bangun-bangun pagi dah keras, meninggal. Tak ada signal. Naik motor, accident, pergi ke nilai, accident, meninggal. Tak cukup umur 40 pun, baru 20. Jadi umur kita di hujung tanduk, tuan-tuan, tak tahu masa bila. Jadi persediaan kita menghadap Allah Ta'ala itu bukan kena tunggu kita nak pergi, persediaan kita nak jadi, mesti jadi orang belajar agama, tidak. Persediaan kita dengan Allah. Bila kita ilmu yang kita ada ini, sembahyang kita, fayattabi'una ahsana, buat sungguh-sungguh. Ada peluang sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat sungguh-sungguh. Bila ada peluang baca Quran, baca sungguh-sungguh. Bila kita kerja sungguh-sungguh. Fattabi'una ahsana. Apabila melakukan amal soleh, dia akan buat yang ahsan, iaitu yang paling baik. Ini antara ciri hamba Allah. Sebab kita nak bertemu dengan Allah, tuan-tuan, menyesal kita, tuan-tuan. Masuk dalam neraka, Allah cerita, apabila na'udzubillahi min dzalik, apabila seorang itu masuk dalam neraka, dia menyesal. Malaikat bertanya, sekalian manusia, kamu ni duduk kat mana? Duduk dalam hutan ke? Tak dapat internet ke? Bahasa kasar gitu lah. Kenapa tak ada orang bagi tahu untuk kamu ke tentang agama? Tak ada orang bagi kesedaran ke? Tak ada orang bagi motivasi ke? Quran tak sampai ke? Jawab manusia dalam neraka tu, sampai wahai malaikat. Lepas tu kenapa kamu tak ikut? Kenapa sebabkan kamu masuk dalam neraka? Inilah masalah kami dah dengar, tapi entahlah kenapa ya. Akhirnya apa yang berlaku? Kata malaikat, kalau begitu fadzuqul azab, kamu rasakan azab ini, kerana syarat untuk Quran sudah sampai, orang bagi pengingatkan sudah sampai, pengetahuan sudah sampai. Kenapa kamu tak beramal? Kamu ikut hawa nafsu kamu. Kamu rasa masa panjang lagi, alah lambat lagi, sekarang tengah enjoy, duit tengah banyak. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita selepas sehari daripada penyampaian sampai. Bila kita nak bertaubat pada Allah? Bila begitu Allah kata, fadzuqul azab, kamu rasakan azab itu. Bila dah begitu, dia tak puas hati. Dia nampak syaitan di sebelah. Syaitan, kau lah punca aku masuk neraka. Syaitan pun muka tak bersalah, tuan-tuan. Kenapa pula begitu? Aku suruh je yang kau buat. Kenapa? Tuan-tuan, itu ada dalam Quran, Allah tak ada sebut. Aku ajak aja yang kau ikut tu, kenapa? Macam tu saja syaitan sebut kat kita. Bermaksud maksiat yang kita buat itu bukan sebab syaitan pun, kita yang nak. Syaitan tu ajak, yang ikut kenapa? Akhirnya wal'iyazubillah, duduklah kita dalam neraka Allah. Jadi sebelum apa yang berlaku ini, perlu kita meningkat kesedaran kita dengan ilmu dan juga kefahaman, dengan kita mujalasah para ulama. Mudah-mudahan Allah jadi kita alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Buat sungguh-sungguh. Ada masa 10 minit, 5 minit, 2 minit, 3 minit, sungguh-sungguh. Seminit sekalipun istighfar, biarlah walaupun satu istighfar itu sungguh-sungguh, supaya Allah ampun semua dosa kita. Masuk bulan Rajab, kita nak masuk bulan Sya'ban, kita nak masuk bulan Ramadan. Persediaan kita bermulai pada bulan ini adalah untuk mohon ampun kepada Allah terhadap semua dosa-dosa kita, kerana kita tak tahu bila kita mati. Dan kita mati, Allah tak ampun dosa kita, wal'iyazubillahi min dzalik. Jadi kita kena minta, ya Allah, bermula pada bulan ini aku bertekad untuk menjadi waj'alna minat tawwabin. Kita nak jadi orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubat kita. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala kata, orang yang mendengar, faham kepada ilmu dan melaksanakan ilmu itu dengan ahsanah, dengan sebaik-baiknya, Allah kata, aku janji. Ini Allah janji, bukan kawan kita yang janji. Allah janji, ulaikal ladzina hadahumullah.
Orang inilah yang sentiasa Allah kata aku bagi hidayah kepada dia. Hidayah ni banyak maksud tuan-tuan. Hidayah ini Allah bagi kasih sayang pada kita, Allah tunjukkan jalan kita, Allah mudahkan kita beramal, Allah mudahkan kefahaman kita, Allah mudahkan kita mencari guru, Allah jumpakan kita dengan orang yang soleh, Allah mudahkan kita untuk bersedekah, macam-macam. Orang yang macam inilah Allah mudahkan kehidupan. Tapi kita tak mau juga macam tu. Tak nak majlis ilmu, tak nak dengar ilmu, melawan para ulama, mencaci maki para ulama. Dan macam mana kita dekat dengan ilmu. Jadi berkenaan dengan kesimpulan kepada menjadi hamba Allah Ta'ala, syarat-syaratnya tadi ialah mesti mujalasah ilmu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga melaksanakan amal ibadah itu dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah. Bila kita dapat hidayah daripada Allah, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.